Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana sekali lagi kita dapat bersama-sama meneruskan perbincangan kita dalam perbincangan surah An-Naml, yang mana dalam siri yang lalu kita membincangkan tentang surah An-Naml ayat 47, yang mana Allah Ta'ala sebut qalu tayyarna bika wa biman ma'ak qala ta'irukum 'indallah bal antum qaumun tuftanun. Iaitu Allah Ta'ala menyatakan, mereka menjawab, kami merasa naas dan malang dengan sebab kamu, yang kita dah bincang sebelum ini, tatayur itu, dan juga dengan sebab pengikut-pengikutmu. Dan Nabi Saleh berkata, perkara yang menyebabkan malang kamu ada di sisi Allah dan Dia yang menentukannya, bukannya aku. Sebenarnya kamu adalah kaum yang disesatkan oleh hawa nafsu. Jadi di situ, sebagaimana yang kita bincang sebelum ini, tentang bagaimana mereka meletakkan apa yang berlaku itu, terutama perkara-perkara buruk itu, diletakkan kepada Nabi Saleh AS dan juga kaumnya. Maka dengan sebab itu, dengan kasar, kaumnya itu maka kata, kami anggap kesialan sebab engkau dan orang engkau, pengikut kamu. Jadi itu kita tengok bagaimana sambutan terhadap dakwah yang dilakukan secara lemah lembut oleh Nabi Saleh, maka jawab dengan kasar, dengan akhlak yang terlalu rendah. Dan di sini juga kita lihat sama juga dengan tuduhan Fir'aun kepada Nabi Musa. Bila mana peringatan Allah telah datang kepada mereka, dalam surah Al-A'raf disebut ayat 131, yang mana dia berkata, yang disebut tentang tuduhan Fir'aun itu kepada Nabi Musa itu benda yang sama sebagaimana yang dituduh oleh golongan ini kepada Nabi Saleh AS. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, lalu dalam ayat ini Nabi Saleh berkata, perkara yang menyebabkan kesialan dan malang itu sebenarnya di sisi Allah Ta'ala. Dia lah menentukan, bukan aku. Nak ceritanya begitu. Maknanya, sebagaimana disebut dalam Tafsir Al-Maraghi, sesungguhnya sesuatu kebaikan atau keburukan yang menimpa setiap individu itu merupakan qada dan qadar daripada Allah. Jika Dia mahu, maka Dia akan memberikan rezeki kepada kamu. Jika Dia mahu, Dia juga menghindarkan segala malabahaya daripada kamu. Jadi, maknanya dia tak kena mengena dengan pahaman mereka yang melihat pada burung tadilah. Sebelum ini maka melihat kepada perkara tersebut. Dan sebenarnya, kamu adalah kaum yang disesatkan oleh hawa nafsu. Maknanya, sesungguhnya kamu merupakan kaum yang diuji oleh Allah, yakni Dia mengutuskanku kepada kamu untuk menguji kamu, sama ada kamu mentaatinya dengan mengerjakan apa yang Dia perintahkan sehingga Dia membalas pahala kepadamu, atau kamu derhaka dengan mengerjakan keburukan dan kemaksiatan dan syirik sehingga kamu akan ditimpa siksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini tuan-tuan, menurut apa yang disebut oleh Ibn Kathir dalam Tafsir Al-Quran Al-Azim, menyatakan bagaimana Nabi Saleh menyatakan pada kaumnya bahawa kaumnya sedang diuji, iaitu Allah Ta'ala sedang melakukan istidrajnya kepada mereka, iaitu kalau mereka berada dalam kesombongan, keangkuhan dan merasa diri itu selalu benar, namanya mereka diuji. Kalau mereka tak sedar juga, mereka akan terus hanyut dengan kesombongan tersebut. Sebagaimana kadang-kadang disebut dalam Tafsir Al-Azhar, dia kata ada orang yang pada hari ini, dalam konteks hari ini, yang diuji dengan kekayaan, pangkat, kemegahan dan kekuasaan yang ada dalam tangannya, menyebabkan dia lupa untuk melakukan keadilan, dia lupa untuk beriman kepada Allah Ta'ala, untuk kembali kepada jalan. Maka itu satu istidraj kepadanya yang akhirnya akan menghancurkan dirinya. Sebaliknya, itu satu ujian sebenarnya, satu ujian untuk dia berfikir dan juga berusaha untuk kembali ke pangkal jalan. Maka dengan sebab itulah Nabi Saleh AS tetap memujuk kepada kaumnya itu supaya bertaubat, taat kepada Allah Ta'ala, mematuhi perintah Allah Ta'ala agar mendapat pahala yang banyak. Kalau nak menderhaka pada Allah Ta'ala juga, maka sudah tentu akan mendapat satu keseksaan daripada Allah Azza wa Jalla, ataupun azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu lebih kuranglah sambungan pada ayat 47 yang telah kita bincang sebelum ini. Baik,
Hari ini kita nak masuk ayat seterusnya, iaitu ayat 48, 49 dan juga ayat 50. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ayat 48, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard wa la yuslihun. Itu ayat 48. Yang bermaksud, dan di bandar tempat tinggal kaum Thamud itu ada 9 orang yang semata-mata melakukan kerosakan di bumi dengan pelbagai maksiat dan tidak melakukan kebaikan sedikit pun. Ayat 49, qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyih ma syahidna mahlika ahlih wa inna lasadiqun. Itu ayat 49, maksudnya mereka berkata sesama sendiri, hendaklah kamu masing-masing bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya kita akan membunuh Saleh dan pengikut-pengikutnya secara mengejut pada waktu malam. Kemudian kita akan berkata kepada warisnya, kami tidak hadir di tempat pembunuhan Saleh, apalagi membunuhnya atau membunuh pengikutnya, dan sesungguhnya kami adalah berkata benar. Dan ayat 50, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Ayat 50 maksudnya, dan dengan demikian mereka telah merancangkan rancangan jahat, dan kata Allah, kami pula rancangkan balasannya dengan seburuk-buruk balasan, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Itu ada satu kesinambungan antara ayat 48, 49 dan juga ayat 50. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita tengok ayat 48 dulu. Dalam ayat 48 ini Allah Ta'ala menceritakan bagaimana di negeri Nabi Saleh, iaitu di Hijr, ada 9 orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi tersebut, iaitu wakana fil Madinah. Yang pertama, wakana fil Madinah, iaitu merujuk kepada Madinah itu, di Hijr itulah tempat kediaman mereka itu. Jadi di Madinah itu terdapatnya tis'atu raht, 9 orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini dan tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan kebajikan. Baik. Dalam tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibn Kathir telah menerangkan kepada kita bagaimana dalam ayat ini, ayat 48, Allah Ta'ala menerangkan tentang sifat golongan Samud ni, iaitu di kalangan tokoh-tokoh ataupun ketua-ketua mereka yang bersifat dengan sifat sombong, taghut dan sebagainya, yang mereka itu mengajak kaum mereka kepada kesesatan, kepada kekufuran, dan juga mendustakan dakwah seruan yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Dan mereka juga yang menyembelih unta, sebagaimana kita sebut sebelum ini, mereka yang terlibat dalam menyembelih unta yang merupakan mukjizat itu, kali ini mereka juga berusaha untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salam pada waktu malam dalam keadaan orang tidak mengetahuinya. Kalau orang tanya, dia berkata, tak apalah. Kalau orang tanya, bagi tahulah, kami tak tahu apa-apa pun. Itu soalannya. Dan dalam ayat ni, kana fil Madinah, di Madinah itu atau di bandar itu, di tempat itu, di Hijr itu, tis'atu rahtin. Tis'atu rahtin itu merujuk kepada 9 orang. Tis'atu nafarin, iaitu 9 orang yang mana orang itu merupakan ketua-ketua lah yang ada di kalangan golongan Thamud itu. Tuan-tuan, Ibn Kathir juga telah menukilkan pandangan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan daripada Abi Malik dan juga daripada Suddi, bahawa 9 orang tersebut antara namanya ialah Da'mi, Da'im, Harama, Harim, Dab, Sawab, Riyab, Masta' dan Qudar bin Salif. Dan dikatakan Qudar bin Salif inilah yang menikam sendiri unta tersebut, ataupun unta yang Nabi Saleh alaihi salam melarang mereka daripada membunuhnya. Dan perancangan ini daripada 99 ini, maknanya 99 orang ini perancang, tapi yang betul-betul bunuh, menikam dengan pisau ni, iaitu Qudar bin Salif. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dan mereka inilah yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Dan dikatakan bahawa maksud melakukan kerosakan ni, mereka ni jenis mengambil harta orang, pinjam, tak payah dan sebagainya. Dan juga disebut dalam tafsir Al-Qurtubi, membawa satu pandangan, mereka ni melakukan kerosakan itu merujuk kepada mereka ini mengintai-intai keaiban-keaiban orang lain. Mereka tidak menutup keaiban orang, mereka duk cari silap orang, salah orang dan sebagainya. Maknanya mereka menimbulkan satu kegusaran
melakukan maksiat, mereka, pendek kata, mereka ni bukan sekadar kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka sudah biasa dengan maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Kemudian perancangan apa yang mereka lakukan ini? Qalu taqasamu billah. Mereka berkata sama sendiri, hendaklah kamu masing-masing bersumpah dengan nama Allah. Lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Apa nak sumpah apa ni? Dia berkata, 9 orang ni, kita akan bunuh Nabi Saleh dan pengikut-pengikutnya secara mengejut pada waktu malam. Kemudian kita akan berkata kepada warisnya, kami tak tahu, tak ada tempat pembunuhan tersebut. Apalagi membunuhnya, takkan nak bunuh, kami pun tak tahu. Nak bunuh dia, kami tak terlibat, dan juga kami tak bunuh pengikut-pengikutnya, dan sesungguhnya kami ni cakap benar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu antara perkara yang mereka cuba lakukan untuk memastikan bagaimana mereka nak musnahkan Nabi Saleh AS juga pengikut Nabi Saleh. Jadi sebab apa 9 orang? Ini menarik juga apa disebut oleh Hafsah Hamka. Dia kata apa? Disebut 9 orang, Tis'atu Rahtin ini yang merencanakan nak membunuh dan sebagainya ini. Dia kata bagaimana mungkin juga mungkin ini adalah satu perkara yang ada sebagai satu ijtihad dia lah. Mungkin juga maknanya bila sebut 9 orang itu kerana bila mana Al-Quran diturun pada Nabi SAW nak mengingatkan Nabi juga tentang bagaimana pemuka-pemuka Quraisy yang keras menentang Nabi Muhammad SAW juga adalah di sekitar 9 orang ataupun lebih sedikit, iaitu Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, Abu al-Bahtari bin Hisham, Hakim bin Hazam, Naufal bin Khuwailid, Al-Haris bin Amir, Tu'aimah bin Adi, Nadhr bin Haris, Zam'ah bin Aswad, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf. Dari mana semua mereka ini mati tersungkur dalam perang Badar. Itu antara pemuka-pemuka Quraisy. Iaitu maknanya kita kata orang yang buat onar lah. Begitu juga di kalangan golongan Samud ini, dia ada pengacau-pengacau dia, ada kaki-kaki, kita kata kutu-kutu dia. Yang 9 orang itu mereka telah merencanakan untuk membunuh Nabi Saleh AS. Untuk tidak melengah lagi setelah mereka membunuh unta yang telah dipesan Nabi Saleh supaya tidak dibunuh. Maka mereka nak bunuh pengikut-pengikutnya, termasuk anak isteri dia dan sebagainya. Mereka merencanakan perkara ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi kalau kita tengok apa yang berlaku bila mana mereka merencanakan untuk membunuh, tuan-tuan, apakah mereka berjaya dalam pembunuhan tersebut ataupun apa yang berlaku kepada mereka? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita tengok kepada perbincangan yang dikemukakan oleh para ulama, bila mana golongan ini mendengar ancaman azab yang diberitahukan oleh Nabi Saleh kepada mereka, bagaimana azab akan ditimpakan kepada mereka kalau mereka engkar, kalau mereka bunuh unta yang dipesan pada mereka jangan duk ganggu. Lalu setelah mereka membunuh unta, mereka merancang untuk melakukan pembunuhan ke atas diri Nabi Saleh sendiri. Dia kata gini, kalau datang azab pun maknanya kita bunuh Nabi Saleh dulu. Macam tu. Jadi mereka pun mengadakan pertemuan rahsia dan bersumpah bersama mereka untuk melaksanakan rancangan pembunuhan itu di waktu malam, di saat orang tidur nyenyak, supaya dapat menghindari tuntutan balas ataupun qisas daripada keluarga Nabi Saleh kalaulah diketahui identiti pembunuh. Kan? Jadi maknanya itu mereka cuba buat dengan sembunyi-sembunyi. Jadi rancangan mereka ini dirahsiakan sampai tak diketahui oleh sesiapa pun kecuali 9 orang itu saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Lalu mereka pun datang ke tempat Nabi Saleh bagi melaksanakan rancangan jahat mereka di malam yang gelap gelita dan senyap sunyi. Tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan? Bila mereka sampai ke tempat Nabi Saleh bertindak dengan nak membunuh Nabi Saleh, apa yang mereka lakukan? Dan apa yang berlaku pada mereka? Apakah berlaku penentangan atau apakah yang berlaku? Tuan-tuan, untuk mengetahui apa yang berlaku, insya-Allah ikuti kisah seterusnya insya-Allah dalam ayat ini dan dalam perbincangan ini pada seri akan datang. Saya rasa cukup sekadar itu untuk kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.